Okay, so sekarang kita discuss kita move to the next subtopic which is 5.4 which is about phase. Okay, so sebelum tu kamu kena tahu semua definition lah, apa maksud phase diagram, apa maksud komponen, apa maksud region, apa maksud triple point, critical point. Okay, semua tu dah ada dalam kamu punya video lecture note. Okay, video untuk lecture tu semua dah ada. Dekat saya punya note pun dah ada. Maksudnya kamu boleh refer dan hafal sahaja. Dan make sure fahamkan dia. Okay, so yang ni saya nak discuss macam mana untuk kita sketch kita punya phase diagram untuk water dan juga untuk carbon dioxide. Okay, so kalau untuk water, ingat so kalau untuk water, phase diagram dia adalah negative slope. Dekat sini je, negative slope. Okay, carbon dioxide dia adalah positive slope. Ikut yang ni pun dah dibincangkan dalam kamu punya video. Okay, tapi kita cuba buat sama-sama balik. Okay, nak make sure kan kamu betul-betul faham lah untuk kamu punya phase diagram. Okay, lepas tu kita ada dua axis. Okay, axis Y, axis X. Okay, lepas tu dekat axis X ni kena tulis apa? Temperature. So, boleh unit degree Celsius boleh, Kelvin boleh, depend lah. Okay, lepas tu dekat axis Y tu adalah pressure. Okay, sama juga untuk kamu punya carbon dioxide. Ada X and Y axis, label, axis, degree Celsius. Okay, yang ni pressure. Unit apa-apa pun boleh, tapi selalunya kita guna unit ATM. Depend lah soalan tu bagi apa. Okey, lepas tu buat kamu punya shape graph. Okey, kita ada lengkung, curve yang pertama, lengkung yang kedua. Okey, lepas tu sorry tak boleh bagi turun tau. Ni padam dulu jap. Okey, start daripada sini, naik. Okey, lepas tu negative slope. Boleh lah. Kat tengah ni. Okey, ni begitu tinggi lah. Okey. Satu. So, kalau untuk carbon dioxide, satu, dua. Okey, yang ni adalah positive slope. Macam ni. Okey. So, selalunya ada substance ataupun compound dia akan follow carbon dioxide lah. Kecuali water sahaja. Water sahaja negative slope. Tapi kalau lah tiba-tiba in case soalan tu ada bagi hint-hint, maksudnya dia hampir menyerupai water, maksudnya dia akan follow water lah. So, macam mana kita nak tahu sama ada dia kena buat positive slope ataupun negative slope. Okey, yang beza slope kat sini je lah. Yang ni negative, yang lain sama. Yang ni positive slope. Okey. Lepas tu kena label apa? Kamu kena tahu label triple point. So, triple point yang intersect 3 line yang join 3 ni, tempat perjumpaan 3 line tu, yang ni kita panggil dia sebagai triple point. Okey, ni pun sama. Yang tempat jumpa 3 line tu, ni kita panggil dia sebagai triple point. Okey, critical point kat mana? Kat line yang lengkung yang kedua ni atas sekali. Make sure kat atas pada titik tu dah tak ada line dah. Kalau ada line lagi maksudnya salah. Okey, titik ni kita panggil dia sebagai critical point. Ni pun critical point. Lepas tu label je lah berapa value critical point dia. Okey, critical point. Ni critical triple point. Okay. So, letak je value. Berapa value dia kat situ. Okay. So, let's say lah untuk carbon dioxide, triple point dia adalah negative 78 degree Celsius. Pada berapa ATM? 1. Okay. Lepas tu, dia punya standard condition 1 ATM pula dah. Triple point dia adalah 5.2. Okey, dan okey, ni saya salah label lah. Padam jap. Okey. Triple point 5.2.
Okey, lepas tu temperature untuk triple point dia adalah negatif 57. Okey, lepas tu kena tahu extended temperature juga satu ATM 78 degree Celsius. Okey, satu ATM kat bawah ni lah contoh. Okey, lepas tu label kat sini intersect dengan line negatif 78 satu ATM. Okey, critical point dia 31 degree Celsius. Pressure dia adalah 73 ATM. Okey, untuk water pula, kamu kena tahu triple point, critical point. Lepas tu kena tahu abnormal condition untuk kamu punya melting point dengan boiling point. Okey, so critical dia berapa? Triple dia 0.006. Temperature 0.01. Critical point dia temperature 374 degree Celsius. Lepas tu pressure dia 218. Okey, normal boiling point. So kat mana normal boiling point tu? Okey, normal boiling dengan normal melting point. So kalau nampak je word kat sini normal ni, maksudnya dia adalah pada 1 ATM. So 1 ATM atas pada triple ataupun bawah pada triple. Maksudnya atas pada triple lah. So label kat sini 1 ATM atas pada triple, intersect dengan first line. Okey, ni kita panggil dia sebagai normal melting point. Okey, lepas tu tarik lagi ni apa tu nama 0 degree Celsius. Okey, tarik lagi. Lepas tu dia intersect dengan line yang kedua. Ni temperature dia 100 degree Celsius. So kalau dia intersect pada line yang kedua, ni kita label dia sebagai normal boiling point. Okey, agak-agak nampak lah. Tu nanti drawing tu nampak bagi clear sikit. Ni nampak sikit. Okey, so kita dapatlah ini semua untuk water dengan carbon dioxide. So yang kamu kena tahu, selain substance selain daripada water lah, selalunya dia akan follow carbon dioxide, which is dia ada positive slope. Okey, dah. Okey. Okey, so kita dah tahu macam mana kita nak lukis shape dia. Lepas tu kat mana triple, critical and normal dengan condition dia. Okey, lepas tu kamu kena tahu face. Okey, so face yang pertama, region yang pertama, yang duduk antara dua line ni. Okey, saat ni kita label A. A, yang ni O. Yang ni kita label B. Yang ni kita label C. Okay, sama juga untuk carbon dioxide. A, O, B, C. Okay, so antara region antara A, O, B, yang ni kita panggil dia adalah solid phase. So apa-apa duduk bahagian A, O, B je, maksudnya dia adalah solid. Okay, kalau duduk region antara B, O, C, atas B, O, C, so yang ni bahagian liquid. Okey, region antara A, O, C, bawah Okey, so yang ni adalah gas ataupun vapor. Sama juga yang ni lah. Solid yang pertama, tengah ni adalah liquid, yang ni adalah gas ataupun vapor. Okey, so apa-apa titik je pada line AO, okey, apa-apa titik je pada line, okey, line ni adalah boundaries antara region. So AO ni adalah boundaries antara solid dengan gas. So any point pada titik AO ni, dia adalah equilibrium between two phase lah, antara solid dengan gas. So ingat kalau any titik pada line ada two phase exist, which is dua phase. So dua phase tu tengok line tu boundaries antara siapa. Okay, so kalau dia antara solid dengan gas, maksudnya dia exist in equilibrium between solid dengan gas. Okay, sama juga untuk line-line yang seterusnya. So kalau any titik pada line tu, maksudnya substance tu exist dalam bentuk dua phase. Okay, so kita tengok kita punya explanation pula. Okay, any point on the line. Okay, contoh saya letak line A, O. Okay, so apa-apa titik sahaja berada pada line AO. So AO tu identify dua boundaries antara apa?
antara solid dengan gas. Okey, so kat bawah tu nak tulis apa? Solid and gas in equilibrium. Okey. Yang kedua, okey, sama juga untuk carbon dioxide, AO juga AO tu boundaries antara solid dengan gas. So dia punya explanation, substance tu exist dalam bentuk solid and gas in equilibrium. Okey, lepas tu any point kat mana pula? Okey, any point on the line BO. Okey, BO. So kita tengok BO tu boundaries antara siapa? Okey, BO ni, ni line dia. Boundaries antara solid dengan liquid. Okey, so maksudnya any point on the line BO, solid and liquid in equilibrium, exist in equilibrium. Sama lah juga untuk kamu punya carbon dioxide. BO tu adalah boundaries antara solid and liquid. So solid and liquid exist in equilibrium. Okey, lepas tu nak line apa lagi? Okey, line yang ketiga. So line yang ketiga adalah line CO ataupun OC. Okey, COOC ni adalah boundaries antara liquid dengan gas. Okey, so maksudnya apa-apa titik je yang berada pada CO, okey, dua phase exist which is liquid and gas in equilibrium. Ni pun sama. CO, liquid and gas in equilibrium. Okey, triple point. Okey, mana triple point kita? So triple point tadi kita label point O. Okey, so kalau triple point tu duduk kat tengah-tengah antara tiga phase. Okey, so maksudnya at triple point, solid, liquid and gas in equilibrium. So kalau tiga maksudnya ada tiga phase. Okey, sama juga untuk carbon dioxide. Okey, solid, liquid and gas in equilibrium. Okey, so ingat kalau line maksudnya ada dua phase exist in equilibrium. Kalau triple point ada tiga phase exist in equilibrium. Okey, seterusnya adalah critical point. Okey, tadi kita label critical point dengan point C. Yang atas sekali tu, point C. So at point C, okay, point C critical point tu berada antara line point C berada pada line boundaries antara liquid dengan gas. So maksudnya pada critical point pun sama juga. Okay, phase yang exist in equilibrium which is phase liquid and gas in equilibrium. Okay, ni pun sama untuk carbon dioxide, liquid and gas in equilibrium. Okay, above this point, okay, atas pada point ni, it is impossible to liquefy a gas no matter how great the applied pressure is. Okay, so maksudnya kita tak boleh liquefykan dia dah atas daripada point critical. So atas point critical kita boleh panggil dia sebagai supercritical point. Okay, so contoh macam ni lah tadi. Okay, line kita ada macam ni. Okay, so kat sini kita labelkan dia sebagai critical point. Okay, so atas pada line maksudnya any point pada atas line ni. Okay, apa-apa titik je kat atas ni. Okay, titik ni kita panggil dia sebagai supercritical point. Okay, so maksudnya pada supercritical point kita tak boleh liquefykan a gas. Okay, lagi kena tahu apa? Okay, satu kena tahu line, lepas tu kena tahu point which is point C dengan point O, triple and critical point. Okay, seterusnya, okay, kita nak tahu sama ada positif dengan negative slope tu lah. Okay, so kalau water, the phase diagram of water is not typical. Because line of solid liquid equilibrium, okay, which is tadi kita labelkan dia sebagai lines BO. Okay, line tu kita panggil dia solid liquid equilibrium. Okay, sebab line tu antara solid dengan liquid
phase. Dan dua phase tu exist in equilibrium. So kita boleh panggilkan dia sebagai line of solid liquid equilibrium ataupun line BO, slope to the left. Dia condong ke kiri. Okey, condong ke kiri tu maksudnya dia adalah negative slope. Okey, so bila negatif, tadi kita punya graf macam ni. Ni pressure, ini temperature. Okey, so line negative slope tu ke sini kan negatif. Okey, dia serong condong ke kiri. So bila condong ke kiri ni maksudnya apa? Pressure dia bertambah, temperature dia berkurang. It mean that as a pressure increase, the melting point of ice ataupun temperature decrease, berkurang. Okey, tapi untuk carbon dioxide, tadi kita buat dah graf macam ni. Lepas tu dia serong ke kanan. Ni dia serong ke kanan. So line solid liquid equilibrium, which is line BO, slope to the right. Dia serong ke kanan, condong ke kanan, which is positive slope. So kalau ke kanan kita panggil dia sebagai positif. Maksudnya apa? Bila pressure dia bertambah, temperature dia pun bertambah. It means that as pressure increase, the melting point of CO2 also increase. Pun bertambah. Dua-dua bertambah. Tapi kalau water tadi, pressure bertambah, temperature berkurang. It is because, okay, ni kalau ditanya reason lah. Okay, ditanya reason. Kenapa serong ke kanan? Kenapa dicondong ke kanan? Kenapa dicondong ke kiri? Kenapa dia positive slope? Kenapa dia negative slope? Ni reason dia. Kita tak payah banyak sangat reason. Ini saja reason dia. It is because ice is less dense than water. Kenapa dia less than? Because the volume of ice is greater. Greater than water. Okey, volume dia lagi besar daripada volume water. Okey, kalau carbon dioxide pula, solid CO2 is more dense. Okey, dense than liquid CO2 because the volume of solid CO2 is smaller than liquid CO2. Okey, so ingat smaller. Okey, so macam mana kita nak relatekan density dengan volume ni? Okey, so daripada formula density lah, density equal mass over volume. Okey, so ingat kalau ice kita buat air, okey, ice duduk kat atas kan? Okey, ice cube. So bila ice cube duduk kat atas, maksudnya density ice is less than density of water. Okay, so bila dia less than, kenapa dia density ice is less than? Because volume of ice is greater than water.